Jelas tak suara cikgu? Jelas cikgu. Jelas. Okey. So, hari ni Jelas. kita akan masuk, okey. Kita akan masuk tajuk terakhir ya untuk admits kamu ni, iaitu trigonometric function. So, cikgu akan mulakan dengan tunjuk sikit video dekat kamu. Apakah kegunaan kamu belajar tajuk ni? Ya, supaya kamu dapat gambaran lah apa kegunaan dia tu. Okay. So, tengok dulu video ni. Okay, so itulah tadi beberapa contoh penggunaan tajuk trigonometric function ni ya. Okay, so kita tengok apa bahagian pertama yang kamu perlu tahu, iaitu positive angle and negative angle. So positive angle apabila kita bergerak daripada axis ni, bermula daripada 0 darjah. Okay, kita bergerak secara anti-clockwise.
so kita akan dapat angle yang positif. Okey. Manakala angle negatif pula, so masih dari 0 darjah di situ, tapi kita bergerak ke arah clockwise. So kita akan dapat negative angle di situ. Okay. Kemudian ini quadrant. So ini dah belajar kan? Samalah dengan yang sebelum ni, kita ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. So kuadran 1 dia terletak di antara angle 0 degree dengan 90 degrees lah. Kuadran 2 di antara 90 dengan 180. Kuadran 3 180 dengan 270 dan kuadran yang keempat 270 dengan 360. Okey, itu kalau angle dia dalam degree. Okey, kalau angle dia dalam radian, okay, kita masih bermula dari 0 radian. Okey. So kuadran 1 terletak di antara 0 radian dengan pi over 2 radian. Pi over 2 ni samalah dengan 90 degrees angle kan. Okay, and then kuadran 2 dah di antara pi over 2 dengan pi. So pi ni adalah 180 degrees. Dan kuadran 3 pi dengan 3 pi over 2 iaitu 270 degrees. Dan kuadran 4 daripada 3 pi over 2 ke 2 pi. Okay, yang ini 360 degrees. So kamu kena tahu dalam dua-dua lah, iaitu dalam degree dengan dalam radian. So kena ingatlah semua ni ya. 2 pi tu, 2 pi radian tu bersamaan dengan 360. Pi over 2 adalah 90 degrees, pi adalah 180, 3 pi over 2 adalah 270. Okey, seterusnya. Yang ini penting ya. Yang ini penting. Apa yang kita panggil sebagai reference angle. Okay. So, boleh salin sikit lah. Boleh masukkan dengan reference angle. So, reference angle adalah angle yang terletak di antara x-axis dengan contoh yang ni lah, kita tengok contoh ya. So, ON terletak atas x-axis, OM. Side yang hypotenuse di situ. So sudut dia yang kita panggil sebagai reference angle ni adalah sudut A ni lah. Okay, dia mesti terletak di antara x-axis dengan hypotenuse. So itu dalam kuadran 1. Okay, dalam kuadran 2 sama juga. Dia masih mesti terletak di antara x-axis dengan hypotenuse. So A di situ adalah reference angle dalam kuadran kedua. Okey, dalam kuadran ketiga. Okey, masih terletak di antara x-axis dengan hypotenuse. So A di sini adalah dia punya reference angle. Manakala dalam kuadran keempat juga di antara x-axis dengan hypotenuse. So A di sini adalah dia punya reference angle. Okay, so kamu kena pandai bacalah yang mana satu reference angle tu. Okay, boleh faham tak setakat ni? Okay. So seterusnya kita tengok contoh soalan untuk kamu identify dia punya reference angle. Okay, cuba tengok nombor 1 ni apakah reference angle dia.
nombor 12. So macam cikgu cakap tadi, reference angle mesti berada di antara x-axis dengan hypotenuse. Maksudnya di sinilah kita punya reference angle. So untuk dapat reference angle tu macam mana kita nak ambil? 180 tolak 163. Dapatlah berapa? 17. Okey, yang nombor 2. Sudut 441 darjah. Maksudnya kita dah buat satu putaran lengkap. Sampai situ 360. Okey, kemudian kita tambah sikit lagi untuk jadi 441. So berapa darjah dia punya reference angle tu? Yang mana kita nak dapat? Tambah 90 darjah. Tolak. 441 tolak satu putaran lengkap kan? So ada baki 81 darjah, maksudnya di sini 81 darjah lah. So kalau kita tengok 81 tu kita baca dari x-axis ke hypotenuse kan? So dia punya reference angle di situ adalah 81. Boleh? Okay, next number 3. Sudut yang dia bagi adalah negative 70 degree. Apa maksud kat sini? Negative angle maksudnya dia bergerak arah mana? Clockwise. Clockwise, okay. So dia berada dalam kuadran keempat. So kita tengok dalam kuadran keempat, kalau dari x-axis ke hypotenuse, berapa nilai sudut di sini? $70 kan? Nilai sudut dia 70. Reference angle dia adalah 70 darjah. Negatif 70 itu hanya menggambarkan arah. So negatif di situ hanya menggambarkan arah pergerakan kita. Okey, bukan nilai kepada sudut tu. So nilai kepada sudut tu ataupun dia punya reference angle di sini masih 70 darjah. Okey. Okey, next number 4. Apa reference angle dia? Dia negative angle kat situ. So bergerak ke arah negatif sebanyak 225 darjah. Okay, maksudnya dia bergerak daripada x-axis ke sini sebanyak 180 darjah. So baki di sini ada berapa lagi? Yang mana kita nak cari? Reference angle dia. 225 tolak 180. 180. Dapat berapa? 45. 45 darjah. So di sini sudut 45. So reference angle dia 45. Kenapa kita ambil 45 sebagai reference angle dia? X dengan Sebab dia berada di dalam kuadran kedua. Okay. So daripada x-axis ke hypotenuse tu adalah 45 darjah, maka reference angle dia 45 darjah lah. Okay. Okay, next number 5. Okay, dia tak bagi rajah. Dia bagi sudut pergerakan je, negative 392 degrees. Okay, so apakah dia punya reference angle? Okay, dia dah buat satu putaran lengkap kan, lebih daripada satu putaran lengkap. Maksudnya reference angle dia duduk di dalam kuadran keberapa ni? 4. Kuadran 4 daripada 270.
Okey, kalau macam ni kamu kena lakar lah. Kalau kamu tak nampak, kamu kena lakar. Okey, dia pusing arah negatif. Sampai situ berapa darjah? Negatif 380. 360. 360 darjah negatif kan? Okey, betul lah tadi siapa sebut dalam kuadran keempat tadi, betul lah tu. Tak masalah. Okey, so nak naik kepada 392, dia perlu lagi berapa? 32. 32. 32. Okey, dia perlukan lagi 32. So maksudnya di sini nak dapatkan reference angle dia adalah 392 tolak 360 lah. Dapatlah 32 darjah. Okey, duduk dalam kuadran keempat lah. Okey, next 255. So kalau tak boleh bayang, memang kena lukis, lakarkan. So ni positive angle. Dia akan bergerak daripada kosong. 255 dah duduk dalam kuadran ke-3 kan? Okay. So maksudnya untuk dapat dia punya reference angle, so kita kena ambil 255 tolak 180. Okay, dapatlah sudut di situ 75 darjah di sini. 25 darjah ya. Di antara x-axis dengan hypotenuse. Okey, seterusnya. Negatif 114. Maksudnya daripada kosong darjah bergerak arah clockwise 114. So maksudnya reference angle dia akan berada di situ. So, macam mana kita nak dapat? 114. 180 tolak 114. Betul. Okey, 180 tolak 114. So kita dapat berapa? 66 darjah dia punya reference angle. Okey, boleh faham cara nak mencari reference angle? Boleh. Okey, itu tadi dalam degree ya. So kita tengok dalam radian. Okay, so kamu labelkan setiap kuadran tu dengan sudut-sudut yang berkenaan lah. So di sini apakah reference angle dia? Pi over 5. Ya. Betul-betul. Okey, yang kedua.
Okey, pusing sekali. Sampai situ maksudnya pergerakan yang satu putaran lengkap tu berapa radian? Dua radian. 2 pi. 2 pi ya. Bukan 2 2 pi radian. 2 pi. Okey, so maksudnya 34 pi per 9 tu tolak 2 pi dululah. Kan? Okey, kemudian sambung lagi. Okey, bukan 34 pi tu. Kita kena ambil, kita buat 2 putaran lengkap kan? Tak sampai 2 putaran lengkap maksudnya berapa pi? 4 pi tolak yang kita dah lalu 34 pi per 9. Okey, tekan je kalkulator kamu. 4 tolak 34 per 9. Kosong point Bagi dalam fraction, tak boleh kosong point. Jangan masukkan nilai pi. Ambil nombor je, 4 tolak 34 per 9. So kamu akan dapat 2 per 9. 22 So per 9. reference angle di sini 2 per 9 pi. Okey, boleh faham? So kalau radian untuk kamu dapatkan hasil tolak dia tu, kamu just tolakkan nombor dengan nombor je lah dalam kalkulator kamu. Kamu tak payah gantikan pi tu. Sebab jawapan kita mesti bagi dalam pi radian, pi radian kat situ. Oh maksudnya tak boleh point apa tak boleh aku. Tak boleh, tak boleh. Dia mesti bagi dalam pi. Kamu tengok kuadran dia pun kita label dalam bentuk pi 2 pi, pi per 2 dan seterusnya tu. Okay, so jangan digantikan dalam pi. Sudut kena bagi dalam pi. Faham. Okay. Okay, nombor 3. Cuba cari tengok reference angle dia. Reference angle dekat sini. So macam mana kita nak dapatkan reference angle dia? Gerakan penuh dia, angle yang dia lalui adalah 5 pi per 4 kan? So yang kita tahu adalah yang semicircle ni. Separuh bulatan. Kalau separuh bulatan berapa radian? Berapa radian Pi. sudut kat situ? Pi. Pi. Maksudnya Pi. tolak pi lah. So tekan Pi kalkulator radian. 5 per 4 tolak 1. Dapat berapa? 1.4. 1 per 4 pi. Ataupun kita kena tulis dia sebagai pi per 4. Okay, itu cara untuk kita cari reference angle. Okay, seterusnya nak ingat semula lah banyak kali dah kamu jumpa kan, daripada form 3 dah jumpa trigonometri, form 4 pun ada, dalam mockmat pun ada. So dah banyak kali, seharusnya benda ni kamu dah ingat lah semua trigonometric ratio. Okay, trigonometric ratio. Apa yang kamu faham tentang trigonometric ratio?
Apa yang dimaksudkan dengan trigonometric ratio? Dia mengenai apa ni? Kalau kamu tengok rajah yang cikgu paparkan sekarang, dia sedang bercerita dekat kamu mengenai apa? Triangle. Right angle triangle, ya betul, bagus. Maksudnya kalau kita nak guna trigonometri, kita mesti ada right angle triangle. Okey. Ratio pula? Ratio pula apa benda? Nisbah lah. Nisbah tu apa benda pada kamu? Bahagi. Bahagi, ya. Maksudnya dia dalam bentuk fraction. Kita tulis sesuatu dalam bentuk pecahan, maka itu adalah satu nisbah. Okay. So yang dikatakan trigonometric ratio ini hanyalah benda ni saja. Dia tak ada apa. Jangan pening dengan sin, cos, tangent tu. Dia sebenarnya hanyalah kita nisbahkan panjang sisi segitiga tu je. Kita ambil panjang sisi segitiga tulis dalam bentuk nisbah saja. Tulis dalam bentuk pecahan. Okey, contoh Contoh yang ni dia kita ada right angle triangle. Kemudian kita ada sudut theta kat sini. Kan? Sudut theta kat sini. Okay, so hypotenuse dia adalah the longest side. Lepas tu adjacent sisi yang sebelah dia. Nampak? Ni dia duduk sebelah angle maka kita panggil adjacent side. Kemudian opposite side apabila dia duduk di sisi yang bertentangan lah dengan angle tu. That's why kita panggil dia opposite side. Okay, katalah kita ada ratio sisi-sisi dia, katalah di sini 5, sini 4, sini 3. Okay. So maksudnya sekarang kita hanya nak menulis ratio, okay, opposite per hypotenuse. Okay, opposite per hypotenuse maksudnya bila kita ambil ratio opposite, panjang sisi opposite perkan dengan panjang sisi hypotenuse tu, ratio dia adalah 4/5. Itulah yang dikatakan ratio. Ratio dia adalah 4/5. Kita ambil panjang sisi saja, perkan dengan panjang sisi, tulis dalam bentuk pecahan. So benda ini apabila kita ambil panjang sisi opposite perkan dengan panjang sisi hypotenuse, kita namakan dia dengan satu nama supaya kita bila sebut tu orang dah tahu. Okey, itu kita nak mencari opposite per hypotenuse. So kita namakan dia sebagai sin. Okey, sin theta. Maksudnya bila kita sebut sin theta, semua orang akan tahu dia akan ambil panjang sisi opposite 4 perkan dengan panjang hypotenuse 5. Semua orang akan bagi jawapan yang sama. Kita sebut je perkataan sin theta, orang akan tahu ambil opposite per hypotenuse. So dia punya ratio adalah 4/5. Okay, itu maksudnya sekarang trigonometric ratio ni hanya mengenai nisbah panjang sisi saja sebenarnya, bukan apa, panjang sisi saja. So maksudnya trigonometri ni kita belajar adalah kalau kita nak kaitkan dengan real world adalah kita nak mencari tinggi, kita nak mencari panjang. Benda-benda yang ada dekat ni lah, sekitar kita lah. Kita nak cari tinggi bangunan, kita boleh guna trigonometric ratio. Kita nak mencari tinggi pokok ke pun kita boleh guna trigonometric ratio. So tinggi dengan panjang sahaja. So itulah sebenarnya trigonometric ratio. Tak ada apa, dia bukan benda yang kompleks. Dia hanya nisbah di antara panjang sisi. Okey, kemudian kalau kita nak tengok pula panjang sisi adjacent. Yang sebelah tu kan, panjang sisi adjacent perkan dengan hypotenuse. So kita ambil lah. Adjacent per hypotenuse adalah 3/5. Ratio dia adalah 3/5. So instead of kita sebut, okey, cari nisbah panjang sisi adjacent per panjang sisi hypotenuse. Okey, arahan cikgu kat kamu macam tu kan, panjang. So kita namakan dia. Apabila kita nak ambil adjacent per hypotenuse, kita bagi nama dia. Itu adalah kita mencari ratio bagi cos theta. So bila cikgu sebut cos theta, okey, cari cos theta, semua orang akan tahu. Kena ambil panjang adjacent per panjang hypotenuse. So semua orang akan bagi jawapan 3/5. Tak payah nak cerita. Okey, cari panjang sisi adjacent per panjang hypotenuse. Tak perlu. Okey.
Okey, dan yang ketiga, nisbah yang ketiga apabila kita nak nisbahkan panjang opposite perkan dengan panjang adjacent. So kalau kita ambil contoh yang cikgu bagi tadi, opposite per adjacent adalah 4/3. Okey, so cari panjang opposite per panjang adjacent, arahan macam tu. So nak ringkaskan, sebut je cari nilai tangent theta. So bila cari nilai tangent theta, semua orang akan cari panjang sisi opposite perkan dengan panjang adjacent. Okey, so semua orang akan bagi jawapan dia 4/3. Okey, boleh ya? So cikgu harap jangan anggap benda trigonometri susah, dia benda very simple. Benda ni kita cari hanya nisbah saja. Okey. So sebelum-sebelum ni itulah yang kita jumpa kan. Sin, cos dengan tangent. Okay, sin, cos dan tangent. So ada cara mudah untuk kamu ingat kan. Seharusnya benda ni dah tak perlu nak guna-guna cara mudah dah, memang dah ada dalam kepala. Nak cari sin, ambil opposite, bagi hypotenuse. Nak cari cos, ambil adjacent, bagi hypotenuse. Nak cari tangent, opposite, bagi adjacent. Okay, so kahtoa. Ni kononnya untuk memudahkan kamu ingat. Okay, seharusnya kamu dah ingat. Kalau peringkat form 5 ni, benda ni tak perlu dah. Memang kamu dah tahu dah sin tu kamu akan ambil opposite bagi hypotenuse dan seterusnya. Okay. Okay, so itu 3 yang kamu dah biasa jumpa sebelum ni. So sekarang ni kita nak jumpa lagi 3. Okay, lagi 3 ratio. Okay, trigonometric ratio lah. Okey, yang pertama adalah cosecant. Okey, cosecant theta. So dalam buku teks kita akan ringkasan dia cosec. Bukan guna CSC ya, kita akan guna cosec lah. Ini cikgu ambil daripada internet ni. Okey, cosec adalah nisbah di antara hypotenuse per opposite. Okey. Kemudian yang kelima adalah secant. Okay, secant adalah kita tulis dia SEC lah, secant theta, iaitu nisbah hypotenuse kepada adjacent. Okay, dan cotangent yang keenam ya, cotangent ataupun kita tulis ringkas dia cot. Cot di situ membawa masuk cotangent, iaitu adjacent per opposite. So, cuba kamu tengok. Apa kaitan yang baru ni dengan yang lama? Ada kaitan tak? Ada nampak tak kaitan tadi? Tadi kalau kita nak cari sin, kita ambil opposite per hypotenuse. Kalau kita nak cari cos, kita ambil adjacent per hypotenuse. Kalau kita nak cari tangent, kita akan ambil opposite per adjacent. So, apa kaitan di antara yang lama dengan yang baru? Ada kaitan tak? Dia terbalikkan je. Dia terbalikkan je. Okey, dia terbalikkan je. So macam mana kita nak kaitkan mereka berdua? Okey. So kaitan dia sin theta adalah bersamaan dengan 1 per cosecant theta. Okay, dia reciprocal. Reciprocal ni maksudnya kita cari yang sebaliknya lah. Okay, kemudian cos theta pula adalah 1 per secant theta. Manakala tangent theta adalah 1 per cot theta. So kita tengok kenapa sama ya, cuba kamu fikir kenapa sama ni, macam mana kita boleh guna simbol sama dengan kat situ. So cuba kita tengok, kita buktikan sikit kenapa dia boleh sama dengan kat situ. Okey, kita tahu sin theta adalah opposite per hypotenuse, manakala cosecant theta adalah hypotenuse per opposite.
Kemudian kita kata sin theta sama dengan 1 per cosecant theta. So nak buktikan sama ni. Kenapa kita boleh kata dia sama? Okay. So kita kena buat sebelah-sebelah lah. So kita ada left hand side. Kalau equation dia sama dengan right hand side kan. Okay. So ambil left hand side dulu. So left hand side kita adalah sin theta. So sin theta adalah nisbah di antara opposite per hypotenuse. Okay. Kemudian dah tak boleh buat apa-apa, kita stop kat situ. So kita tengok right hand side. Okay, right hand side dia 1 per cosecant theta. So kita dah tahu cosecant theta adalah hypotenuse bagi opposite. So 1 per H over O. Okay, 1 per H over O ini samalah kalau kita tulis 1 bahagi H over O. Dan bila kita bahagi fraction, dia samalah kita darab. 1 darab dan terbalikkan. So kita dapat balik O over H. Okay. So therefore, sebab itulah sama. Therefore, sin theta equals to 1 over cosec theta. Sebab tu sama. Okay. So itulah pembuktiannya. Okay, tapi kamu tak perlu bukti. Kamu just perlu ingat je lah. Kamu perlu ingat kaitan di antara sin cos tangent dengan cosecant, secant dan cotangent. Ini benda baru ya, kaitan dia benda baru. So sin dengan cosec, cos dengan sec, tangent dengan cot. Okey, ataupun kita nak tulis cosecant theta. So cosecant theta pula adalah sama dengan 1 per sin theta. Sama je. Dia reciprocal, masing-masing punya reciprocal. Secant theta adalah 1 per cos theta. Dan cotangent theta adalah 1 per tangent theta. Okey, boleh ya? So ini kena ingat lah. Salingan ni kena ingat. Reciprocal ni kena ingat sifat dia. Okey, seterusnya. Okey, ni ya. Super hexagon ni cikgu dah bagi video. Kamu dah tengok ke belum? Dah. Cikgu dah suruh kamu tengok. Okey, lepas tu cikgu dah bagi satu PDF kan yang ada banyak hexagon ni. Okey, so cikgu nak kamu tengok balik video tu. Ini homework masing-masing. Tengok balik video tu. Okey, yang pertama punya bacaan hexagon ni kan daripada apa ni? Anti-clockwise macam ni kan. So kalau dari anti-clockwise macam ni, dia akan tulis kat kamu, dia cerita kat kamu tangent theta adalah sin theta per cos theta. Kan dia cerita dalam video tu. Okey, so cikgu nak kamu senaraikan semualah. Sin kepada cot, apa dia, nisbah dia, cos kepada cosecant, cotangent kepada secant. Ni, tulis balik dekat tepi ni, senaraikan semua. Okey, lepas tu pergi pula yang pada kedua punya. Okey, dia baca arah mana pula. Okey, kamu tulis lagi dekat tepi tu apa-apa benda dia. Ada yang dia tunjuk anak panah ke tengah kan. So semua kamu tengok balik video tu dan di tepi hexagon tu senaraikan semua kaitan di antara sin, cos, tangent dan semua ni lah. Okey, kamu kena ingat benda tu. Tak mau ingat maksudnya kamu kena ingat hexagon ni sahaja. So untuk peringkat awal ni cikgu je suruh kamu senaraikan supaya kamu boleh nampak macam mana nak guna hexagon ni. Okey, lepas tu esok ingat hexagon ni saja dan ingat arah-arah dia lah, nak darab ke, nak bahagi ke, semua dia dah bagi tahu kat kamu dalam tu ya. Nanti buat sebagai homework kamu lah yang tu. Okey. Seterusnya. Kita nak cari reciprocal. Okey, dia bagi cotangent X sama dengan 9/2. So find tangent X. Macam mana kita nak cari ni?
Apa kaitan antara tangent dengan cotangent? Tangent X adalah sama dengan 1 over 1 over cotangent X. Kan? Dan dia dah bagi cotangent X ni adalah 9 over 2. So kalau cara panjang dia, kita buat bahagi macam cikgu buat tadi lah, ni tak perlu buat sebenarnya, tengok saja. Kamu kena faham je kenapa kita akan dapat yang terbalik nanti. So ini jadi darab, kita dapat 2/9. So maksudnya kalau dia bagi cotangent X 9/2, reciprocal dia adalah tangent X, iaitu kamu terbalikkanlah 9/2 tu jadi 2/9. Kenapa dapat 2/9? Inilah sebab dia, cikgu dah tunjuk bukti kat situ. So lepas ni kamu just boleh pakailah, kamu kena tahulah. Okay, reciprocal dia terbalikkan saja. Okay, yang ni nombor 2. Kita tahu bahawa cos X adalah 1/secant X kan? So 1/5/3 samalah dengan 3/5. Boleh macam tu je. Kalau kamu nak tekan kalkulator pun boleh. Buang masa je lah. Cuba kamu tekan 1/5/3. Dapat tak 3/5? Dapat. Dapat kan? So ingat je lah lepas ni. Kalau dia bagi dia punya reciprocal ni, terus tulis saja sebenarnya. So yang ini cosecant X adalah berapa? Tengok je sekarang. Awak lambat nak tengok je pun. negatif 5/4. Negatif 5/4 je pun. Okay, next. Second X. 7/2. 7/2. Next. Sin X. 1/3. Reciprocal kan? 1/3. Square root 3. Sebab yang ni per 1. Kan? Cosecant X tu adalah square root 3 per 1, maka sin X dia 1 per square root 3 lah. Okay, yang ini. Cotangent X adalah 8/3. 8/3. Yang ni. Cos X 9/11. 9/11. Yang ini tangent X negatif 7 per square root 5. 5. Okay, boleh. Sama je lah ni yang bawah-bawah ni. Okay. Okay, seterusnya cikgu nak cerita pula mengenai complementary angle. Kamu dah belajar masa tingkatan 1. Apa itu complementary angle? Apa yang 90? Sum of angle. Okay, sum dia adalah 90 darjah. So complementary angle adalah angle yang berbentuk sudut 90 lah. So maksudnya kalau kita ada angle A dengan B di sini, bila kita tambah mereka, mereka akan membentuk sudut 90 darjah. So A is complementary to B, B is complementary to A. Okay, A plus B mesti dapat 90 darjah. Okay, sekarang tengok buku teks kamu.
Di muka surat 194. Okey, tengok rectangle yang dia bagi tu dalam discover activity tu. Okey. So kedua-dua sudut ni adalah complementary angle lah. Sudut yang pertama, sudut yang kedua. Mereka adalah complementary angle sebab apabila kita jumlahkan maka kita dapat 90. So kalau yang kedua, yang cikgu label nombor 2 tu theta, maksudnya baki sudut untuk dapat sudut nombor 1 tu kita ambil 90 tolak theta je lah kan. Kita dapatlah sudut nombor 1 tu kan. Yang tu faham ya kenapa 90 tolak theta tu? Okey, sekarang kita tengok right angle triangle yang ni. Okay, ABC punya right angle triangle. So, sudut theta di dekat A tu. So, maksudnya X tu adalah dia punya adjacent side. Y itu dia adalah dia punya opposite side kan. Okay, so maksudnya panjang CD juga X, DA juga X. Sekejap ya. Okay, so kalau panjang ABX, panjang BCY, so apakah panjang AC? Macam mana kita nak mencari panjang AC? Guna apa? Nak cari panjang CC. Pythagoras theorem. Kita guna Pythagoras theorem. So macam mana kita dapat apa kat situ?
AC squared equals to X squared plus Y squared kan? Maksudnya AC adalah square root X squared plus Y squared. Betul? Faham tak tu? Faham. Okey, sini adalah square root pada X squared plus Y squared. Okey, jadi sekarang kita nak mencari nilai bagi sin theta. So, kamu tengok rajah tu dah lengkapkan jadual tu. Sin theta, siapa per siapa? Tengok sudut theta lah, bila sin theta kena tengok sudut theta. So, opposite per hypotenuse kan? So, Y over square root X squared plus Y squared. Betul? Faham ke tidak apa cikgu buat ni? Betul. Okey, sebelah dia pula. Sin 90 degrees minus theta. So tengok pula sudut 90 degree minus theta. Dia punya opposite side yang mana? X. X. Okey, X. Per hypotenuse kan? So per X squared plus Y squared. Okey, kamu lengkapkan semua sekejap. Cos theta, tangent theta. Cos theta adjacent X per hypotenuse. Square root X squared plus Y squared. Okay, cos 90 degrees minus theta pula adjacent dia Y. So Y over hypotenuse dia square root X squared plus Y squared. Lengkapkan. Okay, tangent theta. Tangent theta opposite over adjacent, so Y over X lah. Tangent 90 degrees minus theta, opposite dia X. Adjacent dia Y, so X per Y. Okay, yang bawah. So cotangent theta. Apakah nilai ataupun nisbah bagi cotangent theta? Kita nak tengok siapa? Kita tak boleh tengok rajah. Dia tidak boleh dibaca dari rajah, tapi dia boleh dibaca daripada tiga yang asas tadi. So cotangent theta kita nak tengok nilai siapa? Kita tengok nilai tangent. Tadi kan kita dah buat. Maksudnya reciprocal kepada tangent saja. Apa dia? X over Y. Ya. Terus tulis X per Y ni reciprocal ni. Reciprocal tu salingan tau, terbalik. Okay, secant theta adalah reciprocal kepada cos theta kan? So apakah nilai secant theta punya nisbah? Square root X square plus Y Square square root over X. X squared plus Y squared over X. X. Okay, lengkapkan yang lain sekejap.
Okay, dapat? Dapat. Okay, jadi sekarang cuba tengok, cuba bandingkan. Sekarang kita nak tengok hubungan ya. Hubungan di antara sudut theta dengan sudut dia punya complementary angle lah. 90 darjah tolak theta tu apa hubungan dia? Okay, kalau kita tengok nilai yang sama di sini adalah sin theta. Ni sin theta. Y per square root akan sama dengan cosecant. Sekejap, balik encik. Y per cos. Kan? Ni yang cikgu highlight dua tu sama kan? So maksudnya sin theta adalah sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Cos theta pula sama dengan siapa tu? Cos sama dengan sin kan? Okay, yang hijau sama dengan yang hijau. Kemudian tangent sama dengan cotangent, complementary angle dia. Cotangent sama dengan tangent complementary angle dia. Secant, okay, secant sama dengan cosecant complementary angle dia. Dan last sekali cosecant sama dengan secant complementary angle dia. Okay, so di bawah ni dia dah bagi. So yang kita buat tadi adalah nak buktikan saja ya, kamu fahamlah kenapa kita boleh katakan mereka ni sama. So yang ni kamu kena ingat lah. Okay, sin theta sama dengan cos kepada 90 tolak theta. Ni benda ni kena ingat ya. Okay, cos theta sama dengan sin kepada 90 tolak theta. So kaitan dia adalah antara sin dengan cos, tangent dengan cotangent, secant dengan cosecant. Ada tiga kaitan dia. Sin dengan cos, tangent dengan cotangent, dan secant dengan cosecant. Itu kaitan dia. Maksudnya kalau kita nak tulis, ini sin theta adalah sama dengan cos kepada 90 tolak theta. Ataupun cos theta sama dengan sin kepada 90 tolak theta. Itu yang cikgu maksudkan lah. Hubungan di antara sin dengan cos ni. Samalah untuk tangent, cotangent, secant dengan cosecant. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, faham dan ingat ya? Faham dan ingat. Okey, so seterusnya kita patah balik tengok self exercise 6.1. Okey, nak tukar angle daripada degree kepada radian dan radian kepada degree. So kamu dah belajar dalam apa ya? 1.4 itu. Kilo measure kot. Ya. So kamu boleh tengok formula dia nak tukar tu. Ni formulanya. Okey, yang ini daripada degree nak jadi radian. Maksudnya kamu kena ambil berapa darjah tu darab dengan pi over 180. So dia akan dapat dalam radian lah.
Okay, manakala yang ini pula untuk tukar dari radian kepada degree. Okay, yang tak ingat sila salin dan hafal. Dan juga cikgu pun dah ajar hari tu, kamu guna kalkulator kan? Okay, nak tukar degree kepada radian dan radian kepada degree. So, kamu juga boleh menggunakan kalkulator. So untuk self exercise 6.1 tu boleh cuba sendirilah. Okay, kita tengok formative exercise 6.1. Okay, dia suruh kamu buat apa tu? Dia bagi the diagram below shows the graph of y equals to sin theta. Okay. Convert each angle on the theta axis. Ni theta axis ni. To radian. Okay, then show each angle on a separate Cartesian plane. Okay, maksudnya dia suruh kamu tukar setiap sudut di sini di atas theta axis ni kepada radian. So daripada 0 degree, 30 degree, 90 degree, 150, 210, 270, 330, 360. Okay, semua tu tukar kepada radian. So kamu boleh tukar lah. Ya, kamu boleh tukar dan bagi jawapan dalam 4 tempat perpuluhan ya. Dalam radian. Okay. Show each angle on separate Cartesian plane. Okay, yang ni kamu kena lukis. Dia nak kamu lukis. So macam mana kita nak lukis di bagi apa tu? Sudut 0 darjah tu. On a separate Cartesian plane, kamu kena buat satu-satu lah. Okay. X axis, Y axis. So, kosong lah di sini 0 darjah. Okay, kemudian kamu kena lukis untuk 30 darjah. So inilah ya, sudut 30 darjah di situ. Lakarkan saja. Kemudian lukislah untuk 90, 150. Okay, 90 lah. Itu 90 darjah, kemudian 150. Dia berada dalam kuadran ke berapa? Ini kan sudut 150. Okey, untuk sudut 150 ni reference angle dia berapa? 30. 30. Ya, betul. Okey, kemudian lukis pula 210. Okey, tu 210. Reference angle dia berapa 210 ni? Berapa reference angle dia? Ni kan? Reference angle dia kat situ. So 30 darjah jugalah kan? Kemudian 270. Okey, kamu boleh lukis 270, 330. Okey, kita lukis 330. So dekat kuadran keempat. 330 darjah
Dan reference angle dia berapa di sini? 30. 30. Ya. So, kamu boleh lukis dan kamu juga kena tahu dia punya reference angle. Okey, ada apa soalan nak tanya cikgu? Boleh ikut tak ni? Ada yang suara dia tak keluar langsung, so cikgu pun tak tahu apa berlaku di belakang sana, tidur ke, bangun ke, sedar ke tak sedar ke, pengsan ke, apa ke pun tak tahu. Tak ada? Okey, tak ada, kita buat self exercise 6.2. Cuba tengok self exercise 6.2 muka surat 195. Okay, the diagram on the right shows a right angle triangle PQR. Find the value of each of the following. Okay, dia bagi satu right angle triangle. Dan sudut yang dia refer adalah sudut R. Okay, sudut R di sini. Ini R Okay, kita pilih kat dalam lah. Sudut R tu kita akan refer sudut R. So, dia suruh kamu cari cotangent R, sin squared R dengan yang tolak tu lah. So maksudnya tu kita cari semua benda tu, kita kena tahu semua panjang sisi lah. Yang dia bagi hanya dua panjang sisi, iaitu panjang PQ dengan panjang PR. So macam mana kita nak mencari panjang QR? Katalah X panjang dia. So macam mana kita nak cari panjang X? Pythagoras. Guna Pythagoras theorem. Macam mana nak guna Pythagoras theorem ni? X squared. Sentiasa mula dengan yang kita tak tahu tu, squared kan. So sebab X tu bukan hypotenuse. Minus. Ambil hypotenuse dia kuasa 2 kan. Minus. Tolak. Satu side lagi kuasa 2. Okay, square root 2 kuasa 2. Okay, 5 kuasa 2, 25. Square root 2 kuasa 2 dapat apa? Tengok je, tak payah tekan kalkulator. 2. 2. Ya, kamu kena ingat sifat ni. Kalau square root y darab square root y, dia adalah y. So square root 2 times square root 2 is 2. So kita dapatlah 23. 23 ni nilai bagi x squared. Kan? So x adalah square root 23. Okay, so ganti dekat tu. Dekat adjacent side dia square root 23. Square root 23. Okay, sekarang kita dah boleh cari cotangent. So macam cikgu bagi tahu tadi, cotangent tidak boleh dibaca terus daripada rajah. So kita kena tulis dia sebagai apa dulu? Tan R. Sin R. 1 tangent R. Kan? Betul tak? Jangan dia bukan tangent R, dia adalah 1 tangent R. Okay, so daripada rajah kita dah boleh baca tangent R. Okay, tangent R berapa ni? Square root 2 over square root 23. Over Square root 2 over square root 23. Okay. Sebab dua-dua square root. Okay, dia punya numerator square root, denominator square root. So kita tak boleh tulis dalam square root yang berasingan, kita kena tulis dalam sekali lah. So tulis sebagai square root 2 over 23. Itu tangent So sekarang yang kita nak cari adalah cotangent. So reciprocalkan sahaja apa yang kita dapat dalam tangent tu. So dia adalah square root kepada siapa? 23 over 2.
Yes, okay. 23/2. Square root kepada 23/2. That is cotangent R. Okay, cuba buat sekejap yang B dengan C. Okay, sin square R ni. Okay, kita tak beritahu lagi ya. Okay, sin square R ini dia adalah sama dengan sin R square. Tapi tidak boleh ditulis, tidak sama dengan sin R square. Jangan tulis itu. Ini adalah sin kepada R square. Dia tak sama dengan sin square R ya. So dia adalah kuasa 2 kepada sin R lah. So kamu kena cari sin R dulu. Kemudian kuasa 2 kan. Okay, sin R adalah apa? Square root 2/5 kan. Tu dapat berapa? Okay, apa jawapan kita dapat? 2/5. 2/5. 2/25. Jangan 2/5 lah. 2/25. Okay, atas darab atas kuasa 2, bawah pun kuasa 2 ya. Sebab bahagi dengan darab kita mesti kuasa 2 kan setiap nombor tu lah. Okay, cuba jawab yang C. So cos R boleh baca direct. Sin R pun boleh baca direct. Cosecant R je tak boleh baca direct. So kamu kena dapatkan bacaan apa dulu. Kemudian gantikan kat situ.
Dapat tak? Cikgu dapat? Ada soalan nak tanya? Okey, boleh faham ya? Boleh. Okey. Apa lagi cikgu nak buat? Okey, so cikgu nak kamu buat nombor 2 sebagai kamu punya homework. Dia tak bagi, tengok nombor 2 ya. Dia tak bagi rajah, dia tak bagi right angle triangle. Maksudnya kamu kena lakarkan sendiri right angle triangle kamu. And then kamu letakkan alpha, ni sudut alpha ya. Sudut alpha. So sudut alpha tu letakkan dalam kamu punya right angle triangle. Kemudian kamu letaklah di mana tempat yang sesuai untuk kamu letak 2 dan 3. And then carilah satu side lagi. Then baru kamu boleh cari yang lain-lain tu lah. Okay. Buat semua tu. Kemudian cikgu juga nak kamu buat nombor 3. Yang ni guna kalkulator saja. Dia suruh cari complementary angle saja. So tolak saja daripada 90. Okay. A dengan B tu tolak daripada 90. Kamu dapat dia punya complementary angle. Yang C tu kamu nak tolak daripada berapa tu? 90 dalam region berapa? Theta over pi over 2. Yes. Okay, 90 dalam radian adalah pi over 2 radian. So nak dapat complementary dia, ambil pi over 2, tolak pi over 5 tu lah. Kamu dapatlah complementary angle dia. Okay, so ada 5 minit lagi cikgu nak bincang yang nombor 4. Okay, tengok nombor 4. Okay, dia bagi apa? Cos 33 degrees 0.839, sin 33 degrees 0.545. Find the value of each of the following. Okay. So kita tahu tadi, sifat tadi, kalau sin theta, dia sama dengan cos kepada 90 tolak theta. Maksudnya dia sama dengan cos by complementary dia. Jadi sekarang kita just tulislah. Sin 57 adalah bersamaan dengan cos 33. Kenapa? Kan? Faham yang tu?
Okay, 33 adalah daripada 90 tolak 57. Okay, so sin 57 adalah 0.839 jugalah. Okay, tangent 57. Okay, yang ini cikgu kena cerita unit circle pula. Sekejap ya. Okay, kita tengok sekejap unit circle. Mungkin kamu dah jumpa dalam MOCMAD kot. Ada tak belajar unit circle dalam MOCMAD? Ada. Ada dah faham ya? Cikgu tak payah cerita panjang-panjang kan? Tu kena cerita panjang juga. Okay, tak apa. Cikgu cerita je lah. Okay, katakan kita ada unit circle. Unit circle tu maksudnya radius dia 1 kan? Okay, radius dia 1. Okay. Kemudian kita ada sudut reference angle kita sudut theta kat situ. So, kalau daripada right angle triangle yang ni, cikgu sedang tunjuk ni, kalau kita nak dapatkan sin theta, dia adalah y per 1. Betul tak? Opposite of y hypotenuse kan? Betul. Okay, so samalah dengan y per 1 adalah y. Maksudnya y di sini kita boleh ganti sebagai sin theta. Okay. And then kalau kita baca daripada raja, cos theta pula adalah adjacent per hypotenuse, so x per 1. X per 1 adalah x. Maksudnya tempat x di sini kita boleh gantikan sebagai cos theta. Okay, dia sama nilai di situ. Jadi daripada rajah, kalau kita nak mencari tangent theta, dia adalah y per x. Kan? Opposite over adjacent. Okay, so kita tahu di sini opposite adalah sin theta, adjacent adalah cos theta. So automatically kita boleh tulis tangent theta adalah sama dengan sin theta per cos theta. Yang ni kamu mesti ingat sifat ni. Okay, tangent theta adalah sin theta per cos theta. Ini mesti ingat. Banyak akan kita gunakan lepas ni. Okay, tangent theta adalah sin theta per cos theta. Okay, so kita bolehlah jawab soalan B tadi. So tangent 57 darjah adalah sin 57 perkan dengan cos 57. Okey, yang ni faham? Faham tak? Faham. Okey. Dan sin 57 adalah sama dengan apa? Cos 33. Cos Cos 33. 33. Yes, very good. Okay. So cos 57 pula adalah sin 33 kan? Okay, so ambil je lah nilai. Ganti je lah. Cos 0.839 per sin cos. Okay, dan kamu tekan kalkulator lah. Dapatlah berapa. Itu adalah nilai bagi tangent 57. Okay. So C tu boleh cuba sendiri, second 57. So kaitkanlah dengan sin cos tangent apa-apa tadi yang kita dah tengok sebelum ni untuk dapatkan nilai second 57. Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya cikgu? So homework kamu ada 2 Yang nombor 2. Nombor 2 ni.
dengan yang isi handout cikgu bagi tu. Super hexagon. Okay, cuba isi. Tengok video dia isi. Supaya lepas ni bila kamu jumpa hexagon tu kamu pandai manipulate dia. Okay, untuk dapatkan formula-formula berkenaan. Okay, ada formula yang akan diberi di dalam exam. Okay, ada yang tidak diberi. So, kena pandailah guna hexagon tu supaya kamu boleh keluarkan formula yang tidak diberi nanti. Okay, ada apa soalan lagi nak tanya cikgu? Faham ke tidak apa yang kita belajar hari ni? Faham. Okay, so cuba buat latihan sendiri. Dan ingatlah semua-semua benda yang cikgu suruh kamu ingat tadi. Apa-apa yang cikgu dah suruh atau kamu kena ingat tadi. So cikgu harap kamu hafal dan ingat supaya memudahkan hidup kamu. Sebab kita akan banyak proving lepas ni. Okay, kita kena buktikan. So bila kita nak buktikan, memang benda-benda yang basic tu kaitan antara sin, cos ke cot ke whatever tu kita akan banyak guna. So kena ingat semua sifat tu. Okay. So kalau tak ada itu saja untuk hari ini. Okay, so homework cikgu nak hantar dekat group homework nombor 2 ni. Dekat group homework hantar sebelum kelas besok lah. So homework yang handout tu buat sendiri. Tak payah hantar tapi cikgu harap kamu buat lah. Okay. So itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.